أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baik, pada hari ini untuk subjek akhlak, sila buka muka surat 28. Muka surat 28 buku teks akhlak. Sebelum ini pada minggu sebelum cuti, kita sudah pun belajar tentang pengertian ataupun maksud menepati janji. Ustaz ulang balik sepintas lalu. Menepati janji ialah menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Itu adalah pengertian menepati janji. Jadi pada hari ini kita akan belajar pula tentang dalilnya. Dalil menepati janji, iaitu pada muka surat 28. Baik, dalil itu apa? Dalil itu adalah bukti daripada Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan tentang kewajipan untuk menepati janji. Maknanya kita nak belajar apakah ayat Al-Quran ataupun apakah hadis Nabi yang menunjukkan bahawa menepati janji ini adalah suatu perkara yang wajib. Kalau ayat Al-Quran, maknanya ianya daripada Allah lah. Perkataan-perkataan tersebut daripada Allah. Kalau hadis, maknanya lafaznya daripada Nabi SAW. Baik, jadi kita tengok yang atas adalah dalil daripada Al-Quran. Kemudian yang bawah yang Ustaz tunjuk ni adalah dalil daripada hadis. Jadi untuk tajuk menepati janji ini, dalilnya dah ada dua-dua. Satu daripada Al-Quran, satu daripada hadis. Kalau tajuk lain sebelum ni satu sahaja, adanya dalil daripada Quran, kadang-kadang tajuk satu lagi dalilnya daripada hadis. Tapi untuk tajuk ni dalilnya daripada Al-Quran ada, daripada hadis pun ada. Baik, sekarang cuba kita baca dan juga faham. Cuba tengok kotak atas, dalil menepati janji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Cuba ikut. Aufu bil uqud. Baik, ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Baik, maksud dia apa? Maksud dia wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Ustaz ulang balik. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Surah Al-Ma'idah ayat 1. Jadi kalau surah maknanya dalil ini daripada Al-Quran. Baik, jadi ayat Al-Quran ini menceritakan bahawa Allah menyuruh
kita supaya memenuhi ataupun menepati segala janji yang kita buat. Sebab itu Allah kata, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Maknanya Allah perintahkan kita sebagai orang yang beriman, bila kamu berjanji, kamu kena patuhi. Jangan mungkiri janji. Kerana mungkiri janji adalah salah satu sifat orang munafik. Baik, sekarang cuba tengok dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Sekarang kita baca sama-sama. Baca dekat rumah sama-sama, ikut ustaz. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathah, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Baik, kita ulang balik. Yang pertama tadi apa? Ayatul munafiqi thalathah, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Baik, sekarang kita baca pula apa maksud dia. Apa yang Nabi cuba sabdakan. Baik, tanda orang munafik ada 3, iaitu, nampak ni, tanda orang munafik ataupun ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apa dia? Yang pertama, apabila berbicara dia berdusta. Tanda yang pertama orang munafik adalah bila dia bercakap dia suka berbohong. Apabila dia bercakap, dia suka berbohong. Yang kedua, apabila berjanji, dia mungkir janji. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji tersebut. Mungkir janji itu apa, Ustaz? Mungkir janji itu adalah dia tak penuhi apa yang dia janjikan. Contoh, dia janji nak bayar hutang, tapi dia tak bayar hutang pun. Dia kata nak bayar esok, tapi esok dia tak bayar pun. Maknanya dia telah memungkiri janji. Dan yang ketiga, dan apabila diberi amanah, dia khianat. Apabila diberi amanah kepadanya, dia khianat. Contoh, kita suruh dia pegang duit kita. Kita bagi duit ataupun kita bagi barang dekat dia, suruh dia simpan, tapi dia pergi guna pula. Maknanya dia telah khianat amanah yang telah diberikan kepadanya. Jadi ada 3 ciri orang munafik. Kenapa Rasulullah ceritakan ciri-ciri orang munafik ni? Ya, kenapa Rasulullah bagi tahu apakah ciri-ciri orang munafik? Tujuannya kerana Rasulullah nak mengajar kita supaya jangan ikut ciri-ciri ini. Dan termasuklah ciri-ciri yang disebutkan itu adalah mungkir janji. Jadi siapa yang mungkir janji, dia termasuk dalam kategori orang munafik. Dia ada ciri-ciri orang munafik, maka dia akan berdosa, kerana hukum mungkir janji adalah haram. Baik, bawah ni apa? Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bila sebut riwayat, maknanya ia menunjukkan ayat tersebut adalah hadis Nabi SAW. Kalau atas ni disebut surah,
bawah ni disebut riwayat. Kalau surah adalah daripada Al-Quran, kalau riwayat daripada hadis. Baik, jadi pada hari ini kita telah pun belajar 2 dalil menepati janji. Warna merah, saya buat 1, 2. Ada 2 dalil menepati janji, iaitu yang pertama tadi daripada Al-Quran, boleh baca balik nanti, dan yang kedua daripada hadis, iaitu berkaitan dengan tanda-tanda orang munafik. Baik, jadi dekat rumah baca balik dan juga cuba fahamkan apakah, dan juga cuba ingat apakah dalil-dalil menepati janji. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk pula ke tentang fadilat menepati janji. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak faham, boleh tanya ustaz melalui WhatsApp. Dan ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.